Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa tak kenal dengan Akmal Saleh, panglima perang boykot sini, boykot sana. Tapi tak apalah, itu hak dia untuk memboikot mana-mana yang dia suka. Tapi yang menjadi kehairanan netizen dan juga pemerhati politik ialah mengapa Akmal Saleh begitu banyak menyerang kerajaan tapi tak pernah lihat Akmal hentam Perikatan Nasional. Itulah yang menghairankan sekali. Akmal Saleh mungkin lupa beliau ialah seorang ahli dalam parti, beliau adalah ahli dalam komponen kerajaan perpaduan madani. Beliau mungkin lupa yang beliau hentam itu ialah parti beliau sendiri. Sehingga ada netizen kata, Akmal Saleh ini sebenarnya DNA-nya apa? DNA UMNO kah? DNA Parti Bersatu? Adakah Akmal Saleh sebenarnya berminat untuk menjadi pembangkang? Kata netizen, tiada masalah kalau Akmal Saleh desak Ahmad Zahid Hamidi supaya keluar daripada kerajaan perpaduan. Kalau betul-betul dia nak. Ini dia sibuk pula. Hentam kerajaan Perikatan Nasional tidak. Tapi hentam kerajaan Anwar Ibrahim Zahid Hamidi dia mau pula. Jangan-jangan takut-takut nanti beliau akan mengalami nasib yang sama, yaitu dipecat daripada UMNO. Jangan sampai itu pula berlaku, tapi tiada yang mustahil dalam dunia politik di Malaysia. Dan paling teruk sekali ialah kalau Akmal Saleh tiba-tiba lompat parti, keluar daripada UMNO menyertai Parti Perikatan Nasional pula. Mungkin kalau tiada akta anti lompat parti silap-silap hari bulan, beliau sudah pun melakukan perkara itu. Tapi oleh kerana adanya akta lompat parti, Akmal Saleh mungkin tak dapat buat lakukan itu. Hari ini netizen kata Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh lupa daratan. Beliau mungkin tak tahu kalau bukan mereka jadi kerajaan silap hari bulan, UMNO khususnya Barisan Nasional juga sudah mungkin berkubur dan tidak lagi dapat melakukan apa-apa. Jangan salahkan orang sahaja Akmal Saleh. Kena yang anda kritik itu ialah Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Kabinet itu adalah UMNO. Anda hentam kerajaan, sebenarnya anda ludah muka sendiri. Akmal Saleh lebih banyak mengkritik kerajaan perpaduan berbanding Perikatan Nasional. Bahkan pandangannya kini selari dengan kumpulan itu. Adakah Akmal Saleh benar-benar nak jadi pembangkang? Netizen kata, silakanlah Akmal Saleh keluar saja daripada kerajaan perpaduan yang anda benci ini. Jadilah pula Perikatan Nasional. Nak lihat di sana berjayakah tidak Akmal Saleh, kata mereka. Beliau dianggap tidak lagi mengikut tradisi pemuda UMNO yang sentiasa mendukung parti dan presidennya. Yang hairannya, kenapa Zahid Hamidi dibiarkan saja langau yang mengganggu beliau dalam kerajaan perpaduan ini. Timbalan Pengerusi Amanah Pulau Pinang, Dr. Zaidi Zakaria berkata, adalah lebih baik jika adun beliau itu berfikir sekali lagi. Hala tujuannya sama ada beliau sesuai atau tidak bersama dengan kerajaan perpaduan. Ketua Pemuda UMNO ini tidak pernah dilihat mengkritik Perikatan Nasional. Bahkan banyak suaranya selari dengan Perikatan Nasional, kata netizen. Itu sebabnya dilihat macam seakan-akan tindakan Akmal Saleh ini mensabotaj kerajaan, mensabotaj UMNO, mensabotaj Barisan Nasional sendiri. Manakan tidak, beliau selari dengan pendapat Perikatan Nasional. Bila orang-orang akar umbi UMNO mendengarnya, mereka pasti akan menyokong Perikatan Nasional sebab mereka sangka Akmal Saleh sudah sama dengan Perikatan Nasional. Ketua Pemuda UMNO dulu-dulu sentiasa mendukung Presiden Parti dan partinya. Ketua Pemuda UMNO Akmal pula nampak tidak ikut tradisi Pemuda UMNO. Akmal juga dilihat rapat dan amat mesra dengan pemimpin Armada Bersatu. Tidak mesra dia dengan pemimpin-pemimpin Pemuda Pakatan Harapan. Jika setiap perkara tidak setuju dengan kerajaan perpaduan, sentiasa selari dengan pandangan Perikatan Nasional, eloklah fikir sekali lagi hala tuju kamu sesuaikah bersama perpaduan, katanya dalam hantaran di Facebook hari ini. Zaidi berkata, terserah sikap Akmal yang bagai gunting dalam lipatan
api dalam sekam dan musuh dalam selimut. Tidakkan kamu tidak menguntungkan UMNO, tidak menguntungkan perpaduan, ujarnya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini Anda lihat latar belakang saya agak istimewa. Beginilah keadaan di kampung apabila kita berkeudara. Saudara-saudara sekalian, ingin saya berkongsi satu lagi isu berkaitan dengan Muhyiddin Yassin. Semua ini berlaku selepas 6 ahli parlimen bersatu tidak dikosongkan kerusi. Dan sebelum nak teruskan, ada orang tanya kepada Muhyiddin. Mereka kata, Muhyiddin berhentilah bermain cakap tentang isu 6 ahli parlimen yang tidak dikosongkan kerusi ini, kata mereka. Mereka kata lebih baik Muhyiddin sibuk mencari menantu beliau yang telah melarikan diri. Suruh dia pulang dulu baru cakap tentang perlembagaan Malaysia. Suruh menantu pulang dulu baru cakap tentang undang-undang Malaysia, kata mereka. Ini sibuk cakap tentang undang-undang tapi menantu sendiri melarikan diri entah kemana. Dan Muhyiddin pula seakan-akan macam angkat tangan tak buat apa-apa, kata mereka. Hari ini Muhyiddin dikatakan spin lagi. Netizen kata Muhyiddin spin lagi. Isu berkaitan dengan 6 ahli parlimen yang tidak dikosongkan kerusi. Beliau tak puas hati sebenarnya kerana tindakan Speaker Dewan tidak mengosongkan. Tetapi anda mungkin sudah tahu, tindakan tidak mengosongkan kerusi itu terjadi kerana sikap sombong Perikatan Nasional satu ketika dahulu yang cuba memerangkap pembangkang pada waktu itu supaya mereka tidak boleh menjadi kerajaan. Muhyiddin tidak setuju. Akta anti lompat parti termasuk bagi mereka yang dipecat. Kerana kata Muhyiddin Yassin, ianya adalah bertindak zalim kalau orang yang menyokong pun secara pribadi pun menyokong orang lain ataupun pembangkang atau kerajaan yang bertentangan dengan mereka dianggap zalim. Tapi hari ini beliau kena sendiri senjata makan kawan. Hari ini Muhyiddin spin lagi. Dia kata kerusi tak dikosongkan sebab kerajaan takut kalah PRK lagi. Nak tanyalah sekarang siapa yang takut kalah sebenarnya. Kalau kerajaan kalah pun memang diketahui kerusi itu milik pembangkang, milik Perikatan Nasional, milik Bersatu. Yang harus takut kalah itu Parti Bersatu. Kalau mereka kalah nampaknya kerusi itu maksudnya sudah ada pemberontakan. Tapi kalau mereka menang, adakah bezanya untuk kerajaan? Pertama, kerajaan tak akan tumbang, itu sudah pasti. Yang kedua, kerajaan tetap adalah kerajaan dan itu tidak membawa apa-apa makna kerana itu memang milik Parti Bersatu. Kalau mereka menang pun memang itu adalah kubu kuat mereka dan memang kemilikan mereka. Kalau mereka kalah itu adalah berita yang betul-betul mengejutkan. Kalau pembangkang menang itu biasa saja. Muhyiddin di dalam ucapan terkini beliau kata kerusi tak dikosongkan sebab kerajaan takut kalah PRK lagi. Kerajaan enggan mengisytiharkan kekosongan 6 kerusi Dewan Undangan Negeri Rakyat di sandang bekas ahli Bersatu kerana takut kalah dalam pilihan raya, dakwa Muhyiddin. Tetapi netizen kata itu bukan disebabkan oleh ketakutan untuk kalah lagi. Pembangkang patut tahu Anwar Ibrahim sudah biasa kalah. Tapi Bersatu biasa kalah, kata mereka. Kata Red Parrot, rakyat masih ramai yang termakan fitnah. InsyaAllah dalam setahun dua, rakyat akan sedar bahawa mereka tertipu oleh dakyah dan fitnah yang dimainkan pemimpin PN. PRU 16, PNBN akan menang bergaya, kata Red Parrot. Saya rasa pun macam itu juga. Pada PRU 16 akan ada perubahan paradigma, perubahan pengundi kepada Perikatan Nasional. EKJ kata simbang kencing. Pemilihan parti sendiri pun Muhyiddin takut nak bertanding, lagi mau tunjuk berani. Kalau tak ada PAS dalam Perikatan Nasional, Bersatu dah lama berkubur. Ada kebenarannya apa EKJ kata ini. Muhyiddin tidak mempertandingkan jawatan Presiden Bersatu, tidak dipertandingkan kerana kata EKJ sendiri pun takut juga kalah katanya.
lagi mau tunjuk berani. Kalau tak ada PAS dalam PN, bersatu dah lama berkubur, kata beliau. Green Cita kata, parti perosak negara PN, janganlah temberang sangat yang kamu ini tetap menang. Balik ke semua 6 kerusi tersebut. Parti PN ini banyak sejarahnya. Contohnya dalam PN ini banyak katak dan pengkhianat. Banyak orang yang kuat fitnah. Banyak yang kuat menipu dan kuat tunggang agama. Pada pilihan raya yang lalu, banyaklah cerita karut mereka yang kononnya ada proses kristianisasi lah, komunis dan sebagainya. Tapi sampai sekarang, tak ada bukti langsung yang cerita mereka itu benar. Parti mereka ini hanya tahu merepek dan tipu rakyat. Parti yang membentuk kerajaan semasa pilihan raya cakap pasal macam mana nak perbaiki ekonomi dan sebagainya. Parti Perikatan Nasional pula cakap pasal cerita karut mereka, kononnya ada proses kristianisasi dan ejen Yahudi. Parti macam ini memang tak boleh pakai langsung, kata beliau. Pepel Maus pula kata, kalau kalah pun majoriti tak terjejas, punyalah bengkak hati sebab tak dapat nak fitnah dan hasut rakyat. 3 tahun ini PN dah tak boleh buat apa-apa. Silap-silap minta sedekah kepada PMX melalui CSA. 3 tahun lama masa tu dilap-lap apa kau and the gang, jana wibawa dah dekat dalam, lu yang dah gelabah dan sakit hati, kata beliau. Ping Peter pula kata, kerusi belum dikosongkan kerana ahli parlimen belum meninggal dunia. Brown Falcon kata, simpan sikit bodoh tu, Sungai Bakap memang kawasan PAS, memang dia menanglah. Menantu mana? Hang punya kes pun ada lagi, kata Brown Falcon. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.